abang Allah Ta'ala jadikan pada abang. Daripada air boleh cakap. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar Isra' dan Mi'raj, subhana cukup dah. Subhanallazi. Maka ulama-ulama dia nak bagi kita ni faham subhanallazi, maha suci Allah yang maha berkuasa tadi. Sebab tu ulama-ulama dia susun satu pelajaran. Pelajaran tu nama dia sifat 20. Daripada sifat 20 itulah kita belajar mengenal Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Banyak orang hari ni hang nak mana? Saya mencari Tuhan. Cari ni benda tak jumpa, cari ni benda hilang, cari ni benda tak ada. Hang kena belajar cara mengenal Tuhan. Berapa banyak orang hari ni menggunakan perkataan saya nak mencari Tuhan, ustaz. Nak cari apa? Tuhan tu ada ya. Hang kenal Tuhan tu ada di sekeliling hang. Maka nak mengenal Tuhan tadi macam mana? Sifat 20. Sebab apa? Sebab di luar sana macam-macam orang mengata Allah tak ada. Allah tak ada. Nama dia ateis. Maka kalau nak menjawab fahaman Allah tidak ada, engkau belajarlah sifat 20. Wujud Allah itu peada. Sebab tu ulama-ulama dibuat. Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Itu nama dia Qudrah, Iradah, Qadir, yang berkuasa. Kau belajar sifat 20. Mari zaman sekarang dah lah nak ceramah jadi susah. Ceramah hak betul pun susah. Mari pula ajaran sesat pula senang cakap. Yang setengah ustaz pula duk ceramah, jangan belajar sifat 20. Tu jangan dah. Macam mana tuan-tuan? Sifat 20 ni lebih kotor daripada air limbah, ayat cak. Sampai tahap macam tu dia hina sifat 20. Tuan-tuan cuba bayangkan apa jadi sekarang ni. Yang nak ceramah kena sekat. Yang tak disekat ialah fahaman sesat dalam media yang begini banyak. Bila yang nak ceramah ni pula, ada pula penceramah lain pula, jangan belajar benda ni, dia ni bawa hadis dhaif. Dia ni sifat 20 ni tak betul, ini yang Yunani punya sifat 20. Habis tu hang nak hujah dengan siapa? Dengan apa? Kalau mari ajaran sesat yang saya sebutkan tadi, nama dia liberal, nama dia plural, yang membawakan kepeningan dalam kepala, yang membawakan kita was-was dalam kepala. Kamu nak hujah dengan apa? Kalau sifat 20 tak diajar, tak usah macam ni. Adakah Allah hanya ada 20 sifat? Allah yang maha hebat tu takkan ada 20 sifat. Ustaz pun banyak sifat, takkan Allah 20 sifat? Tak. Kamu duk kata sifat 20 ni tak boleh belajar. Kamu dah belajar ke belum sifat 20? Tak. Kalau tak, mari belajar. Awal-awal pelajaran sifat 20 apa dia? Adapun sifat kesempurnaan kepada Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyak dia. Awal-awal kitab tu dia kata apa? Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingati oleh setiap yang mukallaf ialah 20 sifat. Daripada mana 20 sifat? Yang dipetik dalam Quran. Nabi-Nabi ni ada 124,000 orang. Yang wajib kamu ingat 25 orang. Malaikat ni tak tahulah banyak lagu mana lah. Yang kamu kena ingat 10. Pasal apa tak tikai pula? Ustaz, hafallah 124,000. Kepala otak hang nak hafal 124,000. Hak 25 ni pun tak ingat. Nasib baiklah Adam, Idris, Nuh. Nasib baik dia pun buat lagu. Kalau tak ada lagu, Taubat Lahum tak hafal. Sifat bagi Allah tu terlalu banyak. 20 hang ingat. Cukup. Yang lain tu kita serah pada Allah. Aku hadut hafal dalam Quran 20 aku duk cari. Yang hak 20 ni lah dia menjawab persoalan yang saya sebutkan tadi. Persoalan apa? Takkan Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai oksigen? Maka kita pun belajar Allah Ta'ala itu maha berkuasa.
takkan nak bawa kekasih dia, Muhammad pakai oksigen, baju angkasawan, naik roket nah. Leceh lah tuan-tuan. Oi, dia Tuhan. Dia Tuhan. Kalau Tuhan sama dengan kita, laisa kamislihi syai', dia tak sama. Dapatlah jawapan. Sifat 20 tu menjawab persoalan yang akan timbul sepanjang zaman. Etis. Dia jawab. Plural. Liberal. Dia akan menjawab tuan-tuan. Sebab tu kita tak gaduh dah. Bila sifat 20 ni diajar pada generasi kita, lantaklah dia pergi mana pun, dia akan kuat akidah dia. Sekarang dah ada persatuan etis. Tak percaya pada Tuhan. Saya rasa bulan 6 ke bulan 7 tahun lepas, dia pun main jumpa saya. Melayu kita. Dia kata, Ustaz, kami tak percaya pada Tuhan. Bukan salah kami. Itu salah siapa? Salah Tuhan. Pasal apa pula? Pasal dia tak pernah tunjukkan pun dia di mana. Dia tak pernah. Cuba tunjuk sekali dia duduk atas menara condong kat Teluk Intan. Kami percaya. Daripada kami mula beranak sampai sekarang, Tuhan tak pernah ada. Kami tanya, mana Tuhan? Sampai sekarang tak nampak. Jadi kami beranggapan bahawa Tuhan tak ada. Kalau ada, mesti nampak. Ni nama dia etis. Tuan-tuan nak jawab apa kat puak bengong? Tuan-tuan tak boleh cakap, bodoh yang. Tak boleh cakap macam tu, dia bodoh kita balik. Kita kena cakap dengan hujah pada dia. Kalau gitu, mai kita belajar sifat 20. Nombor 1, Allah itu ada. Nama dia wujud. Belajar balik huraian. Saya datang dari jauh. Saya tengok ceramah ustaz dalam handphone saya. Jadi saya terbang 8 jam saya terbang ustaz. Saya sampai di sekolah ustaz depan mata saya. So, maknanya ustaz ada. Saya tengok ustaz, saya cari ustaz, saya nampak depan mata saya, ustaz ada depan mata saya. Maknanya ustaz ada. Okey. Ustaz kata Allah ada. Kalau ada, mesti nampak. Saya tengok ustaz daripada jauh, saya datang ke Ipoh, saya nampak ustaz ada. Saya cari Allah sampai sekarang tak ada. Kalau betul dia ada, mesti saya nampak. Saya kata kat dia, daripada Kuala Lumpur datang ke Ipoh naik apa? Naik taksi. Taksi airport. Jauh no. Jauh. Dah minum? Belum. Makan? Belum. Dah harga juga. Saya pun ambil air mineral bagi kat dia. Minum. Dia tak tuang dalam gelas lah. Dia main langgah. Ngok. Terima kasih Ustaz. Tadi akak kata akak dah harga. Ya. Boleh tunjuk kat saya dah harga tu macam mana? Mana nampak? Baru sat-sat kak cakap. Setiap benda yang ada, mesti nampak. Dahaga ada? Ada. Mesti nampak. Tunjuk kat saya. Mana boleh tunjuk? Ustaz ni bodoh ke apa? Kalau gitu, akak lah bodoh. Akak nak tengok Allah. Kalau akak percaya, dahaga tu ada, tapi kak tak boleh tunjuk dekat saya, macam tu lah akak nak tunjuk Allah. Allah tu ada, kak nak suruh saya tunjuk. Jangan cakap macam itu akak. Bukan semua benda yang ada nampak. Berapa banyak benda yang ada tapi tak nampak. Tapi kita percaya ada. Allah tu ada. Dia lah kenapa Allah tak nampak? Sebab kalau akak nampak Allah, tu Allah. Adik tu Allah terbang tu dia. Ya Allah, adik, ya Allah. Tu bukan Allah kak oi. Tu kapal terbang. Tak pun helikopter. Tak pun UFO kak oi.
Allah bukan macam tu. Loh, duk sila ya Allah Tuhan. Kalau duk sila tu saya, bukan Allah. Sebab Allah kata dah, dia tak sama dengan kita. Kalau Allah, kau tengok Allah duk sila di situ, oh, naya. Okey. Mari pula golongan liberal. Ustaz, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit kan? Ya. Tadi Ustaz kata Allah tak bertempat. Ustaz kata Allah tak boleh duduk tempat tu, Allah tak boleh duduk sila situ, Allah tak boleh duduk cokong situ kan? Ya. Nabi Muhammad naik ke langit, dapat perintah Allah sembahyang di langit kan? Jadi Allah ni duduk di langit ke duduk di mana? Sudah tuan-tuan. Maknanya Allah ni bertempat, dia duduk di langit. Allah duduk di langit. Summastawa 'alal arsh. Mai kita pula dia lah. Sudah. Tadi kita belajar Allah tidak bertempat. Tadi kita belajar Allah tak duduk cokong di langit, duk tengok kita di masjid-masjid ni. Siapa datang, siapa? Oh, Haji Usuk datang, Haji Lolah datang, oh Haji Mat datang, Kak Pi'ah pun datang. Allah bukan tu duk tengok. Dia duk bayang macam tu. Tak. Dia bukan macam kita ni. Saya ni duduk atas kursi, duk cokong ni. Allah bukan duk cokong macam ni. Habis tu tadi Ustaz kata Nabi Muhammad naik ke langit. Kalau naik ke langit maknanya Allah ada di langit. Tak, Allah bukan duduk di langit. Habis tu Nabi Muhammad itu berada pada Sidratul Muntaha, tempat yang paling mulia untuk menghadap Allah. Bukan Allah duduk di situ, Nabi yang duduk di situ. Nabi yang duduk di situ. Pertemuan itu di situ. Nabi yang duduk di situ. Bukannya mana Allah di situ. Hai Muhammad, masuk. Dia bukan macam kita. Masuk nak jumpa dia. Pertemuan di situ. Bukan maknanya Allah duduk di situ. Kalau Allah duduk di situ, kecil betul lah Tuhan. Tuan-tuan ni kita belajar Allah Maha Besar. Sebab itu pelajaran ini, bila sifat 20 ni, kita belajar betul-betul, kita akan faham tentang Isra' dan Mi'raj. Bila kita dah tak mau belajar lagi pelajaran sifat 20, maka bila datang Isra' dan Mi'raj, mula dia meragukan. Meragukan apa Ustaz? Dia meragukan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah, tentang hukum dan sebagainya. Lama-lama kita kata ini dongeng. Isra' dan Mi'raj dongeng. Ini dia penyakit dia. Contohnya apa? Manusia yang paling taat dalam dunia ni siapa? Rasulullah. Manusia yang paling taat siapa dia? Nabi Muhammad. Manusia yang paling taat siapa dia? Rasulullah. 3 kali saya tanya, semua jawapan Rasulullah. Muhammad, bagi tahu kepada umatmu solat 50 waktu. Baik. Turun ke langit bawah, jumpa Nabi Musa. Muhammad, apa perintah dapat? Perintahnya, aku diperintahkan untuk umatku untuk umatku sembahyang 50 rakaat. 50 waktu, 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa kata, Mat, umat aku gagah-gagah 50 waktu tak boleh buat. Tambah umat engkau lagi kecil, mintalah kurang. Nabi pun naik di atas, Nabi minta kurang, tinggal 45. Tadi tu imam sebut, siapakah manusia paling taat? Rasulullah. Kalau Nabi paling taat, kenapa dia minta kurang? Tuan-tuan pun nyimbang. Dia dah 50 terima, apa minta kurang pula apa? Nampak? Bukan setakat sekali minta kurang kat som, sampai tinggal 5. Ada pula yang kata kalau dia naik lagi sekali, cantik terus kita tak sembahyang. Masya Allah, subhanallah. Tadi ustaz kata Nabi Muhammad itu paling taat pada Allah, tak pernah bantah. Kenapa minta kurang?
Ni nama dia golongan apa ni? Nama dia golongan liberal. Dia menjadikan kita pening. Dia menjadikan kita tak percaya. Tak betul ni. Yang betulnya hak ni, hak liberal ni. Dia mari pula satu ajaran lagi. Allah maha mengetahui tak? Maha mengetahui. Allah maha alim, maha tahu. Allah tahu tak umat Nabi Muhammad ni lemah, tak boleh buat 50 waktu? Ya. Habis tu kenapa bagi? Kenapa Allah bagi 50? Dah tahu dah bahawa Allah umat Nabi Muhammad ni lemah. Kenapa Allah perintahkan 50? Mai kat kita pula. Allah ni tahu ke dah? Sudah tuan-tuan. Lama-lama dia tak percaya dengan Tuhan. Tuhan pun boleh silap daripada 50 jadi 5. Apa punya Tuhan ni? Kalau Tuhan pun silap, takkan aku silap? Tak boleh. Inilah dia nama dia ajaran sesat. Nama dia apa? Liberal. Golongan ni Kak Sung. Kak Sung ramai di luar tu. Kak Sung, Kak Nak, Kak Leha semua ada. Alhamdulillah. Golongan ni 24 jam buat kerja. Nak menyesatkan kita. Kalaulah kita tak buat ceramah macam ni, kalaupun kita tak lawan pahaman mereka tuan-tuan, habis anak-anak bangsa kita. Sebab tu tahniah lah pada masjid ni, tak sampai lagi 27 Rejab tuan-tuan buat dah Isra' Mi'raj. Buat dah. Sebarkan. Habis tu ustaz jawab lah. Jawab apa? Tak ustaz cakap tadi tu? Jawablah ustaz cakap tadi, baru kami faham. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambung. Wal Qur'anil Hakim. Sambung. Innaka laminal mursalin. Lagi. Ala siratim mustaqim. Jadi tuan-tuan, kalau boleh Ramadan yang akan datang ni, kita ada imam muda, kita ada tok guru kita. Jadi kalau boleh Ramadan yang akan datang ni, insya-Allah kita buat tadabbur Al-Quran. Setiap pagi lepas sembahyang subuh, mentadabbur Al-Quran. Tak payah tafsir, tadabbur ya. Yasin. Yasin tu apa? Hari ni kita baca sikit je makna Yasin. 10 minit tadabbur. Allah kata wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Al-Quran ni hakim, bijak. Bijak ni maknanya boleh settle masalah. Tu nama dia hakim. Bijak ni dia boleh bawa kepada benda yang betul. Tu nama dia hakim. Hakim ni dia boleh memutuskan jawapan yang betul, persoalan yang betul. Tu nama dia hakim. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak gunakan perkataan alim, Allah gunakan perkataan hakim. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Kalau alim lain, makna dia lain, hakim lain. Hakim ni kalau kita faham tu betul, dia boleh settle masalah. Tu nama dia hikmah, hakim. Ada benda lain di sebalik dia, nama dia hikmah. Ada kebijaksanaan yang tersembunyi, tu nama dia hikmah, nama dia hakim. Datang orang kita pula bila sebut hikmah, kita kata lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan lemah lembut. Bayangkan malam ni saya lemah lembut. Isra' adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang saya muliakan, agak-agak yang tidur pun orang. Hak balik pun ramai tak. Kak Leha tu lelak sampai pukul 12 tinggal dia seorang tak balik lagi.
Hikmah ni maknanya tengok keadaan. Hikmah ni tengok keadaan. Hikmah ni bijak. Dalam bahasa kita nama dia smart. Orang putih panggil apa? Smart. Kita panggil bijak. Sekarang ni nama apa? Smartphone. Dia bukan handphone, dia smartphone. Telefon pintar. Lampu ada tak sekarang? Smart lamp. Dia tak menyala. Tunggu blackout baru dia menyala. Smartwatch. Ni. Dulu kita duk tengok smartwatch ni James Bond. Sekarang kita pakai dah. Smart car. Kereta bijak. Dia boleh kita start daripada sini, start enjin. Tekan je. Start enjin, aircon buka. Tak payah pergi pulas, tak payah pergi tekan dah. Dari sini je. Enjin start, aircon hidup, jalan. Kita keluar-keluar, dia jalan sungguh. Tak ada lah berjalan. Tu nama dia smart car. Kak Leha, kalau Kak Leha tak boleh parking reverse, Kak Leha tekan saja. Parking, auto assist. Dia akan tekan, dia akan parking sendiri. Kak Leha duduk, ia menang Kak Leha. Masya Allah. Itulah nama dia smart. Tapi sayang, orang Melayu faham. Apa ni? Oh. Tapi orang Melayu faham, smart tu apa? Smart tu Sega. Nombor smartnya hang ni setiap usaha ke penolong setiap usaha? Siapa? PA. Nampak. Kita kalau tengok pakai baju Melayu samping lagu tu apa? Amboi smartnya hang. Smart tu bijak. Ni handsome. Dia bukan smart, dia handsome. Al-Quran tu smart. Jadi tu nama dia tadabbur, tuan-tuan. Ni nama dia smartphone. Ni nama dia smartphone. Telefon pintar. Jadi tuan-tuan, telefon pintar ni canggih. Ada 5 kamera. Lagi kalau hilang mendapat dikesan. Kalau hilang handphone ni tak usahlah. Kita dapat tahu, buat letih curi je. Buka pun tak boleh, pun tak boleh. Buat letih curi je. Okey? Boleh tengok TV, boleh tengok wayang, semua dalam ni. Ni nama dia smartphone. Yang mana duk pakai cokiang tu, besok pergi pekan Teluk Intan, beli sebiji. Pergi tanya Cina jual smartphone. Okey. Ini apa menatang? Ini bukan menatang, ini smartphone lah. Aku tahulah bukan binatang. Ni nama dia apa? Oh, ini iPhone lah. iPhone 15 lah. Canggih ke? Wah, ini banyak canggih lah. Ini si kalang kamera sudah ada 5. Dia punya gambar lebih sharp lah. Oh. Sekarang si kalang ini iPhone banyak canggih ya. Oh. Sekarang kalau you pergi mana-mana, you mau buat video call lagi senang lah. You tak payah nak tekan itu Android semua video lagi clear. Sekarang duk sekarang ambil satu. Kita orang dapat awak balik ke rumah, duk atas kerusi, duk buka, duk tengok. Isteri pun datang. Binatang apa tu abang? Ini bukan binatang ini smartphone lah. Dia ulang balik apa Cina tu kata tak. Canggih ke abang telefon abang? Ini si kalang lah. Dia ulang balik tak. Ui, isteri dia kata canggih. Pak saya canggih lah abang beli. Lepas dia terang minum kopi ala Kazim. Dia pun buh dalam kotak. Dalam kotak tu dia buh lah atas dalam almari. SIM card pun tak ada, pakai pun tak ada, guna pun tak ada. Nampak cerdik tak smartphone tu? Pasal apa tak cerdik? Pasal tak guna. Al-Quran tu cerdik, Al-Quran tu bijak. Kalau tak pakai, nampak tak bijak dia? Tak nampak bijak. Sebab tu dia kena pakai. Sebab tu Allah kata demi Al-Quran yang bijak, hang pakailah. Ni nak pakai ni bulan Ramadan, tadarus. Tu tadarus Pak Long.
pakailah undang-undang dia, hukum dia, kaedah dia, ilmu dia. Dia boleh settle masalah kamu. Allah bersumpah dengan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Bila Nabi Muhammad Allah sumpah demi Al-Quran, Muhammad, engkau adalah Nabi, maka kita pun faham bila sebut Nabi, dia tak boleh sama dengan kita. Daripada orang, dia sama. Kejadian sama, tapi kemuliaan tak sama. Yang ni yang kita kena belajar sifat Nabi. Tu yang datang tauhid. Nabi Muhammad itu kalau duduk di tengah panas, dia bukan ada bayang macam kita. Dia bukan ada bayang macam kita. Supaya orang tak pijak bayang Nabi Muhammad. Mulianya Rasulullah. Kita ni bila tak ada bayang, hantu. Duk tengok sebelah kangkang, mak tak ada bayang, mak tak pijak tanah, mak, hantu. Tuan-tuan pergi berak balik longkang ke apa ke, sebulan taik duk ada. Nabi Muhammad tak ada bekas tinja, dia tak ada. Tak ada benda yang mengaibkan Rasulullah. Ni abang ni tengah-tengah panas duk buat bendang tu, main sembahyang Zuhur, berpeluh-peluh, Allahu Akbar. Dia angkat takbir tu, kita sebelah dia, Allah. Tangkap kepala lah. Punya busuk peluh dia. Nabi Muhammad peluh tak? Peluh, tapi wanginya lebih wangi pada kasturi. Sampai sahabat Nabi ambil peluh Nabi, buh dalam botol. Wangi lebih pada kasturi. Mulianya Nabi Muhammad sampai tahap macam itu. Tiba-tiba nak naik ke langit kena pakai angkasawat. Astaghfirullahalazim. Hang ni parah ni, parah ni. Ni masalah dia. Suruh belajar sifat 20 tak mau. Belajar sifat Rasul apa dia? Memang dia sama dengan kita, sakit macam kita, demam macam kita, mati macam kita, tapi kemuliaan tak ada, tak sama. Penyakit orang sekarang dia menyamakan Nabi dengan kita. Allah atur pada Nabi itu. Apa yang Allah atur? Pak dia mati waktu dia sedang dimengandungkan. Ayah dia meninggal. Duduk dalam perut ibu, ayah tak ada. Supaya orang tak kata yang Nabi bawa ajaran Islam ni, ayah dia ajak. Nampak tak Allah atur pada Nabi? Nabi Muhammad ni dia ambil pelajaran ni pada siapa? Ayah dia tok guru tu. Nampak? Kalau ayah Nabi hidup, tapi Allah matikan bapa dia supaya dia mengaji dengan siapa? Pak dia mana sempat dia jumpa? Tuan-tuan hari ni anak tok guru silat. Oi, dia jangan main tu. Dia silat, dia lompat daripada sini sampai terus intan tu. Oi, hebat tu. Dia ambil pada ayah dia. Nampak? Kita punya punya panjang. Tapi Nabi Muhammad ambil pada siapa? Pelajaran Quran, ayat Al-Quran. Ayah dia mati waktu dia dalam perut. Mak dia mati umur dia berapa tahun? Tak sempat ambil pada mak, budak 2 tahun boleh ambil apa? Duk dengan tok pun mati pula. Tang mana nak ambil pada tok dia Abdul Muttalib? Tang situ kita mula berfikir, kenapa yang Nabi Muhammad jadi anak yatim? Kenapa Nabi Muhammad ni duk sana, duk sini, supaya apa? Supaya tak ada siapa yang kata yang mengajarnya Abdul Muttalib, yang mengajarnya Halimatus Sa'diyah dan sebagainya. Allah atur benda itu. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, ajaran liberal dia kata apa? Nabi Muhammad tu pandai, betul? Nabi Muhammad bijak, betul? Tapi kenapa Nabi Muhammad tak boleh membaca dan menulis? Nampak? Kita jawab satu-satu malam ni, tuan-tuan. Ustaz yang tadi Ustaz sebut etis, yang jumpa Ustaz, ya, yang etis, tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata, selepas saya tanya dia dahaga tu,
Selepas saya tanya dia dahaga tu, okey, saya boleh terima. Soalan kedua, ya, saya kena rogol. Ustaz tahu tak saya kena rogol? Mana saya tahu, saya berjumpa hari ni. Saya kena rogol, Ustaz. Ustaz tahu tak umur saya berapa tahun kena rogol? 9. Ustaz tahu tak siapa rogol? Abang kandung saya. Berapa lama dia rogol saya, Ustaz tahu? 9 tahun sampai 15 tahun. 6 tahun. Soalan saya, Ustaz kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Saya pergi ke smackdown hang je kot. Mana boleh jawab macam tu? Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar sifat 20, kita akan dapat menjawab persoalan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya lancarkan tabung untuk program imarah masjid. Okey, insya-Allah. Bagi pihak saya bagi RM500 untuk program imarah masjid. Saya derma untuk masjid tuan-tuan RM500. Baik, sambung balik. Okey. Dia sebut pada kita, Nabi Muhammad tu buta huruf. Apa cerita ni, Ustaz? Yang ni datang jumpa saya satu perempuan. Dia kata dia sudah ada ijazah. Bagi Faiz terus, bagi terus. Dia kata dia ada ijazah dan sekarang dia buat master. Dia kata, Ustaz, sekarang saya buat master, tak lama lagi saya akan dapat master. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar di mana? Universiti mana dan apa kelulusan dia? Yang tanya ni tuan-tuan bukan orang putih, yang tanya ni orang Melayu kita. Dia kata, mana? Saya tak boleh terima, Ustaz. Saya bernabikan orang yang tak boleh membaca dan menulis. Astaghfirullahalazim. Jahatnya tuan-tuan pahaman ni. Dia masuk pada anak-anak kita. Dia rasa bila dia ada ijazah, dia ada master, dia ada PhD, dia rasa dia pandai lah. Nabi Muhammad itu tidak boleh menulis dan membaca. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Ayat 48. Allah bagi tahu Nabi Muhammad tu tak boleh menulis, tak boleh membaca, dan memang tak ada siapa pun yang pergi ajar kepada Nabi sebelum daripada itu. Maknanya dia tak ada sekolah, dia tak ada cikgu. Kalaulah Nabi Muhammad itu ada cikgu, ada ustaz, ada pensyarah, dia berdiri di hadapan orang ramai, hai orang Mekah, marilah ikut aku, ajaran aku sekian-sekian. Tengok-tengok tok guru dia ada di bawah, ustaz dia duduk nyembang. Dia mengaji dengan aku dulu tu. Dia mengaji dengan aku dulu tu. Aku duk ajak dia tu. Akhirnya orang kata Nabi Muhammad ni ambil pada tok guru dia. Kalaulah Nabi tu boleh membaca dan menulis, nanti orang akan kata, dia ada baca kitab mana-mana tu yang dia baca kitab pula. Depa pun heran, Nabi Muhammad tak boleh membaca, Nabi Muhammad tak boleh menulis. Macam mana dia boleh turunkan Al-Quran, bacakan Al-Quran yang begini sedap? Bukan dia yang buat, mesti ada yang hebat yang membuatnya. Jadi bukan saja-saja Nabi Muhammad itu tak membaca dan menulis. Memang Allah jadikan dia tak membaca dan menulis. Sebab apa? Sebab nak menafikan bahawa ada orang yang mengajar Nabi Muhammad, ada cikgu yang mengajar Nabi Muhammad, ada kitab yang Nabi Muhammad baca yang boleh bawa ajaran Islam. Tak. Ianya datang daripada Allah. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarnya adalah yang maha kuat. Yang mengajar Nabi Muhammad wahyu daripada Allah. Perutusannya disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi bila kita lihat tentang gerakan-gerakan yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, mereka memperlekehkan Nabi Muhammad. Mereka memperlekehkan apa benda pun tentang Islam. Dia pelekeh habis. Semua benda dia pelekeh tuan-tuan. Sampai kita ni jadi
Depa ni Islam ke tidak? Isra' Mi'raj ni kalau tuan-tuan belajar betul-betul, dia orang kutuk, dia orang kata Nabi Muhammad mimpi. Sampai dia kata Nabi Musa belah laut, Firaun nampak. Nabi Ibrahim dibakar tak hangus, Namrud nampak. Nabi Muhammad naik ke langit, siapa nampak? Kalau Nabi Muhammad bohong, macam mana? Sudah tuan-tuan. Cuba tengok mukjizat Nabi Musa. Dia belah laut, beratus ribu nampak laut terbelah. Nabi Ibrahim tak terbakar, beribu orang nampak. Nabi Muhammad kata dia naik ke langit, siapa nampak? Kalau dia bohong kita macam mana? Tu dia tuan-tuan. Apa nak jadi ni zaman sekarang? Sebab tu bila saya duduk berjalan merata, bila saya duduk ceramah merata, tuan-tuan, golongan ni dia tak jumpa tuan-tuan. Dia jumpa orang macam saya, dia ajak berdebat, dia ajak berhujah. Dia kata Nabi Muhammad tak pergi naik ke langit. Dia kata cerita hak minta kurang tu tak ada, ustaz. Nabi Muhammad orang yang paling taat, takkan dia nak minta kurang. Tapi dia lupa, memang Nabi Muhammad orang yang taat, tapi hang jangan lupa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan Nabi Muhammad itu melainkan bawa rahmat pada sekalian alam. Kerana Nabi Muhammad itu rahmah, dia kasih pada kita, dia kesian pada kita, dia minta kurang tu bukan untuk dia, untuk kita. Itulah nama dia rahmat. Allah bagi rahmat tu pada Nabi Muhammad. Memang Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu taat, Nabi yang paling taat, penghulu segala Nabi. Tapi pasal apa? Pasal sayang pada kita. Di hari kiamat ada dua golongan. Satu masuk syurga belah kanan, satu masuk neraka. Allah kata neraka. Syurga. Tuan-tuan baca ada hadis Nabi duduk dalam syurga tu, Nabi duduk dengar. Hak dalam neraka duduk menjerit. Apa Nabi buat? Baru Nabi tahu ada umat dia yang diseksa dalam neraka. Apa Nabi buat? Nabi minta pada Allah, ya Allah, keluarkanlah mereka daripada neraka, ya Allah. Nabi minta supaya yang duduk dalam neraka tu dimasukkan ke dalam syurga. Adakah Nabi Muhammad bantah Allah? Oh, yang tu hang percaya. Oh, Nabi Muhammad ada syafaatul kubra, mengeluarkan orang daripada neraka masuk syurga. Oh, yang tu hang percaya. Hak minta kurang hang tak percaya. Yang minta kurang daripada 50 jadi 5 hang tak percaya. Rahmat Nabi pada kita daripada 50 tinggal 5. Rahmat Nabi pada kita duduk dalam neraka, mai keluar masuk syurga. Allah bagi apa benda pun Nabi minta. Kita tak baca ke hadis di hari kiamat, terlalu lama sangat duduk di hari kiamat di padang mahsyar, jumpa Nabi Adam tak boleh tolong, minta tolong Nabi Nuh tak boleh tolong, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, seorang Nabi pun tak mau tolong kita. Lah sekali jumpa Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, cepatkanlah hisab kami ya Rasulullah, mintalah pada Allah. Nabi minta dan Allah perkenankan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Adakah Nabi Muhammad ni bantah Allah? Biarlah hampa lama duduk di padang mahsyar, aku peduli apa aku? Tak. Kerana adanya rahmat daripada dia, arsalna rahmatan tu. Walaupun Nabi Muhammad minta kurang daripada 50 pergi jadi 5, itu untuk kita. Tapi soalan dia, cuba tuan-tuan fikir tengok. Adakah Nabi Muhammad dia semayang 5 kali sehari semalam?
Ha. Kalau Nabi minta kurang tinggal 5, Nabi semayang 5 lah. Dah. Setiap waktu ada qabliyah, ada ba'diyah. Saat lagi dia semayang lepas subuh, isyraq, saat lagi dia duha. Duha Nabi bukan macam kita 2 rakaat, tak tuan-tuan. Saat lagi mai tengah malam semayang pula sampai bengkak kaki. Tak berapa lama baginda semayang, kita pun tak tahu. 1 rakaat, 2, 3 surah. Dia tetap semayang banyak rakaat, dia tetap semayang lama. Yang tetap kita 5. Kita tu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi jangan kita kata Nabi Muhammad itu dia tak taat pada Allah sampai minta kurang. Dah, dia minta kurang tu sebab dia kasih pada kita. Sampai Nabi naik malu minta kurang. Cukuplah Nabi Musa, aku dah malu jumpa Allah dah. Hak 5 ni pun cukup dah. Sepatutnya bila dengar Isra' Mi'raj, kita rasa seronok tuan-tuan. Nabi Muhammad sayang pada kita. Kita rasa bangga Allah sayang pada Nabi Muhammad. Permintaan Nabi Allah makbulkan demi kita. Habis tu ustaz, takkan Allah tak tahu umat Nabi Muhammad ni tak larat nak buat 50? Pasal apa dia bagi juga 50? Takkan Allah tak tahu, bagi terus je lah 5. Itulah nak menunjukkan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha pemurah. Minta lah apa-apa, aku bagi. Sebab tu kita dianjurkan berdoa. Itu baru satu benda, nama dia Subhana. Belum lagi baca Allazi Asra. Asra dibawa berjalan. Asra ada orang bawa berjalan. Tuan-tuan yang saya muliakan, malam tadi saya forum di Ipoh. Habis forum pukul 10 lebih, saya naik kereta, saya pergi Kuala Lumpur. Saya ceramah dekat Menara Felda pagi tadi pukul 9 pagi. Habis ceramah di Menara Felda, saya sembahyang Jumaat